Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak 4 Bestari, dan selamat berjumpa lagi pada PDPR pada hari Khamis ini 9 September 2021. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah ayat susunan biasa. Jika pada hari itu kita sudah belajar tentang ayat susunan songsang, hari ini kita akan belajar tentang ayat susunan biasa. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenal pasti ayat susunan biasa, dan yang kedua, membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat susunan biasa berpandukan ayat susunan songsang yang diberikan. Okey kelas, apakah ayat susunan biasa? Ayat susunan biasa ialah ayat yang biasa kita bina, iaitu subjek berada di hadapan predikat. Sekiranya kita imbas kembali pembelajaran kita yang lepas dalam ayat songsang, predikat berada di hadapan subjek. Jadi hari ini kita belajar tentang ayat susunan biasa yang subjeknya berada di hadapan predikat. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh ayat yang pertama ialah Encik Faiz sangat segak. Okay, seperti yang awak dapat lihat pada ayat yang diberikan, ayat ini sudah diwarnakan pada dengan warna biru dan warna merah jambu. Okay, kenapa diwarnakan dengan warna biru dengan warna merah jambu? Okay, sebentar lagi cikgu akan terangkan. Okay, contoh yang kedua ialah Puan Ida sedang menyiram pokok bunga. Okey, mari kita lihat di manakah subjeknya dan di manakah predikatnya. Okey, dalam ayat yang pertama, subjeknya ialah Encik Faiz dan predikatnya ialah sangat segak. Okey, untuk ayat yang kedua pula, subjeknya sudah tentu Puan Ida dan predikat ayatnya ialah sedang menyiram pokok bunga. Okay, ini merupakan susunan subjek dan predikat bagi ayat susunan biasa. Okay, aktiviti kita pada hari ini ialah membina ayat susunan biasa berdasarkan ayat susunan songsang yang diberikan. Okay, cuba kita lihat buku teks pada muka surat 124. Okay, dalam buku teks muka surat 124 tu, pada bahagian bawahnya ada satu kotak yang berwarna oranye yang menunjukkan satu perenggan ayat songsang. Okay, dalam perenggan ini ada 5 ayat. Ayat yang pertama, sangat mahir membuat kek Puan Zurah. Ayat yang kedua, dengan foto Zara, kek sangat cantik. Ayat yang ketiga, dicetak di atas filem nipis foto Zara. Ayat yang keempat, daripada rumpai laut filem nipis itu. Dan ayat yang kelima, boleh dimakan semua hiasan pada kek. Jadi kita boleh lihat sama-sama ada 5 ayat songsang dalam perenggan ini. Ayat yang pertama yang diberikan sudah diberi contoh untuk pengasingan predikat dan juga subjek. Okay, satu peringatan, ayat songsang dimulai dengan predikat diikuti dengan subjek. Okay. Sangat mahir membuat kek ialah predikat bagi ayat yang pertama. Puan Zurah pula ialah subjek bagi ayat yang pertama. Okay, kita asingkan ayat tersebut 1 hingga 5. Okay, ini ayatnya. Okay, baiklah. Kita sekarang ni nak asingkan predikat dan juga subjek. Sekali lagi cikgu ingatkan, ayat songsang predikatnya berada di hadapan
dan subjeknya berada di belakang. Ayat pertama tadi sudah diberikan contoh. Sangat mahir membuat kek ialah predikat dan Puan Zurah ialah subjek. Kita tandakan P dan S. Okey, bagi ayat yang kedua, dengan foto Zara, kek sangat cantik. Okey, apakah predikat ayat bagi ayat nombor 2? Predikatnya ialah dengan foto Zara. Potong di sini, tandakan P di hadapan. Kek sangat cantik ialah subjek. Okey. Kita lihat nombor 3. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Jadi predikat ayatnya ialah dicetak di atas filem nipis. Predikat foto Zara ialah subjek. Nombor 4, daripada rumpai laut filem nipis itu. Daripada rumpai laut ialah predikat ayat dan subjeknya pula ialah filem nipis itu. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat nombor 5. Boleh dimakan semua hiasan pada kek. Boleh dimakan predikat ayat. Semua hiasan pada kek, subjek ayat. Okay, di sini jelas pembahagian predikat dengan subjek bagi ayat susunan songsang yang diberikan. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita pindahkan maklumat-maklumat ini ke dalam bentuk jadual. Sekali lagi nota, ayat songsang dimulai dengan predikat, kemudian diikuti dengan subjek. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, keempat dan 5. Okey. Sekarang kita dah asingkan predikat dan subjek bagi ayat songsang. Jadi macam mana kita nak ubah ayat-ayat songsang ini menjadi ayat susunan biasa? Untuk menjadikan ayat songsang tersebut menjadi ayat susunan biasa, kita ubah kedudukan subjek dan predikat ayat tersebut. Dalam ayat susunan biasa, subjeknya berada di hadapan dan predikatnya berada di belakang. Okey, ayat yang pertama tadi kita buat Puan Zurah sangat mahir membuat kek. Ayat yang kedua, kek sangat cantik dengan foto Zara. Ayat yang ketiga, foto Zara dicetak di atas filem nipis. Yang keempat, filem nipis itu daripada rumpai laut. Dan yang kelima, semua hiasan pada kek boleh dimakan. Okey, mudah kan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Jadi, untuk tugasan pada hari ini, baiklah, tugasan hari ini ialah tulis semula ayat susunan songsang berikut menjadi ayat susunan biasa. Awak boleh membuat latihan ini berpandukan slide-slide yang sudah diterangkan sebelum ini. Jadi boleh rujuk slide sebelum ni untuk menulis semula ayat susunan songsang ni menjadi ayat susunan biasa. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham bagaimanakah ayat susunan songsang dan juga ayat susunan biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.